Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang amat berhormat Datuk Seri Saarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak. Rakan saya yang berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan dan juga Tuan Punya Tanah. Yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi. Yang berhormat Datuk Ahmad Suhaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Yang berusaha Encik Muhammad Haris Kadir Sultan, Ketua Pegawai Eksekutif NCER. Ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Ini kali kedua sebenarnya saya sampai ke sini, jadi tak perlu ucap panjang. Lagipun saya dimaklumkan kali pertama saya dengan Datuk Seri Saarani datang lawat, lepas kami balik pokok-pokok demam. Jadi saya harap lepas ni Datuk Seri lawat, pokok segar balik insya-Allah. Baik, saya tak nak ambil masa yang panjang dan bagi ruang sepenuhnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Cuma ini peluang untuk kami yakinkan lagi. Bukan saja peserta-peserta, ada peserta-peserta yang daripada Putrajaya pun ada datang. Tetapi juga untuk kepada Datuk Seri Anwar sendiri. Inisiatif Pendapatan Rakyat Intan ini adalah satu daripada template. Template yang diusahakan ini, saya tahu Datuk Lokman pun ada kat sini, KSU daripada KPKM. Awal-awalnya dahulu, mungkin ada yang mengatakan kenapa pendekatan yang diambil untuk basmi kemiskinan ini nampak berlapik-lapik dengan kementerian masing-masing. Sebenarnya kerana kita tahu bahawa tugas Kementerian Pertanian itu ialah kepada sektor-sektor utama negara, contohnya beras, perikanan dan lain-lain. Sementara pertanian moden pada skala 20 ekar ke atas ini, ia berpotensi bukan sahaja untuk dari segi menjana hasil pertanian, tetapi ia boleh disebarluaskan di banyak tempat di seluruh negara untuk membasmi kemiskinan. Cuma bila kita lihat kepada program-program yang sebelum ini, ada beberapa penambahbaikan yang perlu dibuat untuk mengatasi risiko-risiko perniagaan. Risiko ini termasuklah contohnya, kecuali ia melibatkan infrastruktur moden seperti yang Datuk Seri tengok tadi, dia perlukan IoT, dari segi pembajaan, pengairannya, ia perlu dibuat secara automatik supaya sesuatu tapak pertanian itu boleh diusahakan sebagai kilang. Ini akan membantu menyelesaikan masalah ketiga, iaitu masalah cepat hilang minat kepada sesuatu kegiatan pertanian. Sebab itu dia perlukan infrastruktur supaya kalau ada drop out, dan akan ada drop out. Sebab mula-mula dia kata dia nak mengusahakan pertanian, ni termasuk sahabat-sahabat yang menjadi peserta ramai dalam dewan ni, mula-mula memang dia kata dia nak mengusahakan pertanian. Lepas 5 bulan dia dapat kerja lain. Jadi kecualilah ia diusahakan sebagai satu infrastruktur moden, maka perbelanjaan dan pelaburan kerajaan itu akan terbengkalai sebab dia dah cabut. Kalau bila diusahakan sebagai satu tapak moden, sebagai kilang, is a production line, maka yang keluar itu boleh diganti dengan yang baru kerana mereka diberi latihan yang khusus. Dan risiko yang keempat adalah soal risiko pasaran. Harga ni sebenarnya banyak terpengaruh kepada harga import. Kerana contoh cili, kadar sara diri kita masih lagi setakat 30%. Dan saya ucap terima kasih kepada Pertubuhan Peladang Kuala Langat yang membantu, kerana kita semak jumlah pendapatan setiap kitaran untuk setiap seorang, ada yang mendapat sehingga hampir RM6,000 sebulan. Maksudnya 3 kali ganda daripada yang ditetapkan.
Dan dia berbeza-beza mengikut tapak lah, kerana yield itu berbeza-beza mengikut setiap peserta. Dan saya juga berharap di tapak-tapak lain, termasuklah di Tanjung Rambutan ini, kita akan dapat bersaing supaya setiap satu tapak di seluruh negara masing-masing akan cuba mencapai hasil yang lebih tinggi dan terbaik berbanding dengan tapak-tapak yang lain. Akhir sekali, Datuk Seri, dan Datuk Seri Sarani juga ada di sini, SUK Perak pun ada di sini. Cabaran yang kami ada di Kementerian Ekonomi sekarang ialah untuk menskalakan. Kita dah ada projek rintis di tapak-tapak yang telah ditunjukkan, model ekonominya telah dibuktikan boleh menghasilkan pendapatan sedemikian rupa, maka sekarang ini bottleneck kita adalah tanah. Kerana selepas dilancarkan lebih kurang 6-7 bulan perbincangan dan sebagainya, setakat ini kita hanya berjaya mendapat 1,000 ekar tanah di seluruh Malaysia. Ini adalah tanah-tanah daripada kerajaan persekutuan yang dipegang oleh agensi masing-masing. Jadi terima kasih kepada Kementerian Kesihatan kerana bagi tanah di hospital ini untuk kami usahakan. Tapi kita sedia maklum bahawa ada banyak lagi tanah-tanah di agensi dan kementerian-kementerian pusat. Kita juga sedia maklum bahawa ada banyak lagi tanah di kerajaan-kerajaan negeri, dan terima kasih contohnya kepada kerajaan negeri Perak yang paling awal berjanji, dan insya-Allah kita akan dapat usahakan supaya IPR ini dapat dibawa ke daerah-daerah lain di seluruh Perak, kerana bagi tanah insya-Allah sampailah projek itu. Dan ini akan membolehkan kita membuka lebih banyak tapak IPR di seluruh negara, kerana perkiraannya mudah. Sasaran kami di Kementerian Ekonomi sebagai sebahagian daripada usaha membasmi kemiskinan, menjelang akhir 2025, kita ingin mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan seperti ini yang bergaji tiap-tiap bulan di seluruh negara. Setakat ini kita ada lebih kurang 1,300 lah seluruh negara kan. Tapi kita perlukan tanah untuk itu. Kerana kalau dikira dari segi peluang pekerjaan yang diwujudkan, sebab saya tak melihat IPR ini sebagai bertani, saya melihatnya sebagai mewujudkan peluang pekerjaan, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar yang kita memang tak boleh bawa kilang. Jadi daripada kita susah payah bawa kilang ataupun bawa jabatan kerajaan buka pejabat baru kat situ, cara terbaik untuk mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan pedalaman ialah kita bawa tapak IPR. 0.5 hektar seorang. Jadi kalau kita tengok 20,000 peluang pekerjaan di seluruh negara untuk miskin tegar dan miskin yang disasarkan menjelang 2025, itu bersamaan dengan mewujudkan 200 data centers di seluruh negara. Sebab satu data center, jumlah pekerjaan yang diwujudkan hanyalah antara 60 ke 100 je. Paling besar pun 100. Tapi untuk bina satu data center, kita perlukan pelaburan asing lah selalunya, antara 4 ke 5 bilion satu. Dan kita kena buat macam-macam lah Datuk Seri. Kita kena runding dengan dia dan sebagainya. Tapi kalau ada 200 data center, barulah boleh mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan pada tenaga dan juga usaha yang susah kepada kita, berbanding kalau kita berjaya meyakinkan kerajaan-kerajaan negeri, jabatan-jabatan persekutuan untuk tempoh 5 tahun. Sementara tanah itu masih lagi belum ada perancangan, berilah tapak itu untuk kita buka kepada peserta-peserta penerima miskin tegar dan juga miskin. Dan saya yakin dengan arahan Yang Amat Berhormat Datuk Seri, insya-Allah tanah yang kami ada 1,000 ekar sekarang ini boleh kita lipat gandakan dengan segera dalam tahun 2024 ini ke arah untuk kita mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan dalam pertanian moden menjelang akhir 2025. Jadi akhir sekali, saya nak minta yang itu je Datuk Seri. yang lain tu kita boleh selesaikan. Jadi akhir sekali, bagi pihak peserta
bagi pihak NCER, bagi pihak rakan-rakan yang telah mengusahakan IPR Intan di seluruh negara sejak 8 bulan yang lepas. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri kerana pertamanya peruntukan yang diberikan itu. Kalau tidak kerana peruntukan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita tak berjaya melaksanakan di tapak-tapak yang sedia ada ini. Dan peruntukan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membasmi kemiskinan dan menoktahkan kemiskinan ini besar. Dan itulah yang membolehkan kita menumpukan kepada usaha membina infrastruktur, bukan bagi bantuan bulanan tiap-tiap bulan saja. Dan kami yakin dengan peruntukan yang besar itu, kalau kita boleh berjaya bina infrastruktur ini dalam tahun 2024 dan 2025, maka penerima itu akan berterusan untuk 5-6 tahun akan datang tanpa satu sen pun datang daripada peruntukan kerajaan di masa-masa akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana memberi penuh sokongan kepada usaha membasmi kemiskinan ini. Ini adalah satu tugas yang panjang dan sukar. Ialah menteri tak biasa petik cili ni kan. Tapi inilah yang kita perlukan, terutamanya kepada penduduk-penduduk di luar bandar. Kerana kita tak boleh bawa kilang kat dia. Kita hanya boleh bawa tapak pertanian yang diusahakan seperti kilang. Dan yang itulah insya-Allah akan menjadi sebahagian daripada tumpuan semua agensi-agensi yang bekerjasama dengan kami. Jadi dengan itu, terima kasih sekali lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.